Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel-panel dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian tesis saya yang bertajuk Gaya Lakon dalam Teater Tradisional GK, kajian kes GK Bunga Bakawali. Nama saya adalah Rosnani binti Asmat, RIB 170016 dan penyelia saya bernama Dr. Rosdin bin Subuh. Dalam pembentangan hari ini, saya akan membentangkan persoalan kajian, objektif, metodologi, kajian literatur, data dan analisis, kesimpulan dan juga rujukan. Bagi persoalan kajian, yang pertama adalah apakah watak-watak dalam teater tradisional GK Bunga Bakawali. Yang kedua, bagaimanakah konsep improvisasi diaplikasikan dalam lakonan GK Bunga Bakawali. Bagi objektif, yang pertama adalah untuk menganalisis watak dan perwatakan dalam teater tradisional GK Bunga Bakawali. Yang kedua adalah untuk menganalisis kemahiran konsep improvisasi dalam lakonan GK Bunga Bakawali. Bagi metodologi, terdapat 5 kaedah yang pengkaji pilih untuk lakukan dalam kajian ini. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian. Yang kedua adalah kaedah penganalisisan skrip. Yang ketiga adalah kaedah menemu bual pelakon. Yang keempat adalah kaedah pengaplikasian pengalaman. Dan yang kelima adalah kaedah pengaplikasian teori. Bagi kaedah pemerhatian, pengkaji telah menonton video persembahan teater tradisional GK Bunga Bakawali yang dipersembahkan di Universiti Malaya, Kedah dan juga Kemboja. Pengkaji menganalisis konsep improvisasi dalam ketiga-tiga video persembahan GK Bunga Bakawali. Pengkaji memerhatikan lontaran dialog, gerak dan juga nyanyian. Bagi kaedah penganalisisan skrip, pengkaji telah menganalisis skrip draft, skrip proses, skrip penuh. Pengkaji membahagikan dialog setiap watak mengikut babak dan pengkaji memerhati kemahiran improvisasi dialog setiap watak berdasarkan ketiga-tiga skrip ini. Kaedah menemu bual pelakon. Pengkaji telah menemu bual 3 pelakon utama GK Bunga Bakawali, iaitu Tajul Muluk, Puteri Bunga Bakawali dan juga Puteri Mahmudah. Pengkaji telah mendapatkan data berkenaan latar belakang pelakon dan juga watak dan perwatakan setiap watak. Bagi kaedah pengaplikasian pengalaman, pengkaji telah menggunakan jurnal latihan sebagai sumber bagi pengaplikasian pengalaman. Pengkaji juga menambah info berdasarkan pengalaman sebagai pelajar yang mewakili Universiti Malaya ke Kemboja dan juga sebagai watak utama iaitu watak Dewi Hamala. Bagi kaedah pengaplikasian teori, pengkaji telah memilih teori characters bone structure oleh Lajos Egri untuk menganalisis watak dan perwatakan dalam GK Bunga Bakawali. Teori characters bone structure membahagikan proses analisis manusia kepada 3, iaitu fisiologi, sosiologi dan juga psikologi. Pengkaji menganalisis setiap watak dan perwatakan berdasarkan teori ini. Kajian literatur. Yang pertama adalah tesis Zuria binti Zainul, Kesenian GK di Malaysia. Penulisan ini menceritakan berkenaan aspek-aspek yang ada dalam seni persembahan GK di Malaysia. Antaranya adalah seperti struktur persembahan GK, kostum yang digunakan oleh para pelakon, lagu-lagu yang dimainkan dalam GK, alatan muzik yang digunakan, serta jenis-jenis cerita yang dipersembahkan oleh penggiat GK di Kampung Kuah. Kedua, penulisan sesawang. Struktur persembahan GK dan Randai Kalimah Seliang. Penulisan akademik ini merangkumi sejarah, struktur persembahan serta persamaan antara teater GK dan Randai di Malaysia. Penulis menerangkan tentang struktur GK dari sudut persembahan, buka panggung, tarian, muzik dan juga pakaian. Seterusnya,
Tesis Sarjana Muda Muhammad Halmi bin Ahmad Asri. Pemeliharaan teater tradisional JK oleh Persatuan Penggerak Warisan Budaya Negeri Kedah Akrab. Kajian tesis ini adalah berkenaan dengan pemeliharaan teater tradisional JK oleh Persatuan Penggerak Warisan Budaya Negeri Kedah Akrab. Pengkaji merujuk tesis ini untuk mengkaji dengan lebih mendalam berkenaan dengan teater tradisional JK. Kajian ini penting untuk mendedahkan pengkaji kepada JK di Malaysia. Seterusnya, Jurnal Improvisasi di dalam Teater Bangsawan Jilid 2, muka surat 131 hingga 154. Jurnal ini menceritakan tentang konsep improvisasi dalam setiap teater tradisional di Malaysia. Dalam jurnal ini juga penulis menerangkan dengan lebih lanjut tentang definisi improvisasi dengan lebih mendalam. Dan seterusnya, buku tulisan Lajos Egri 1972, The Art of Dramatic Writing. Buku ini membahaskan tentang asas kepada pengenalan dan pembangunan sesuatu watak. Di dalam buku ini, penulis menerangkan tentang teori karakter bone structure dengan lebih terperinci serta menjelaskan bagaimana teori tersebut adalah relevan untuk diaplikasikan dalam mengenali sesuatu watak. Penulis menerangkan apakah elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam mengenal ataupun mereka sesuatu watak. Artikel Eko Santosa, improvisasi dalam teater antara teknik pemeranan dan juga pertunjukan. Artikel ini membahaskan tentang teknik improvisasi dalam sesebuah teater. Penulis menyatakan bahawa pergerakan watak dipengaruhi oleh perasaan ataupun emosi. Latihan improvisasi merangkumi 4 aturan iaitu why, do's, don'ts dan how. Pelakon yang melakukan improvisasi mampu membawa elemen-elemen tersebut kepada realiti lakonan sebagai satu teknik. Artikel ini juga menerangkan definisi improvisasi dari pelbagai sudut pendapat penulis terdahulu. Data dan analisis. Dalam data dan analisis, ada 3 pecahan iaitu watak dan perwatakan, gerak dan juga dialog. Watak dan perwatakan. Berikut merupakan gambar watak Tajul Muluk. Tajul Muluk datang daripada golongan anak raja. Tajul Muluk merupakan putera kepada Sultan Zainul Muluk bersama Permaisuri Engku Zaleha yang memerintah kerajaan Indera Kayangan. Tajul Muluk mempunyai ilmu persilatan yang mahir, kesaktian yang mampu untuk menidurkan Puteri Kayangan dan inang-inangnya, serta keberanian yang tinggi sehingga dia mampu mengalahkan Permaisuri Jin ketika perjalanannya dari Kayangan ke bumi. Meskipun Tajul Muluk merupakan seorang yang berjiwa kental, namun hatinya lembut kerana dia sangat taat akan ayahandanya. Dan Tajul Muluk jatuh cinta kepada si Puteri Kayangan. Berikut merupakan profil pelakon bagi watak Tajul Muluk. Nama beliau adalah Muhammad Rashdan bin Muhammad Ayuddin. Nama pentasnya adalah Idan Yudin. Watak yang dipegang adalah Tajul Muluk. Beliau lahir pada 19 bulan 10 1997, berasal daripada Kedah dan bertaraf pendidikan sarjana muda. Berikut merupakan pecahan karakter bone structure bagi mengenali watak Tajul Muluk. Berdasarkan fisiologi, Tajul Muluk merupakan watak seorang lelaki yang bertubuh sasa. Mempunyai rupa yang tampan, dia sering merantau dan walaupun begitu dia masih tidak dapat menemui cinta hatinya. Rambut Tajul Muluk kerinting dan di kepalanya selalu ada ikatan tali untuk menandakan dirinya seorang pahlawan. Matanya berwarna coklat, kulitnya hitam manis. Tajul Muluk merupakan seorang yang tangkas dan pantas dalam setiap pergerakannya. Kedua, sosiologi. Tajul Muluk datang daripada keluarga diraja. Dia merupakan anak kepada Sultan Zainul Muluk bersama Permaisuri Engku Zaleha di kota Syarkastan. Watak Tajul Muluk adalah watak seorang pahlawan yang sentiasa mengembara, selalu ditemani oleh seorang awang pengasuh yang ditugaskan untuk menjadi seorang pembantu kepada Tajul Muluk. Bagi psikologi pula, Tajul Muluk merupakan seorang yang sangat optimistik dan juga romantik. Tajul Muluk telah jatuh cinta kepada Puteri Bunga Bakawali dan mengambil cincin puteri sebagai tanda kenangan bagi cintanya kepada puteri itu.
Tajul Muluk juga merupakan seorang yang licik dan bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Tajul Muluk berjaya menipu permaisuri jin, iaitu Dewi Hamala. Dia berjaya mengelak daripada dibunuh oleh permaisuri itu walaupun dia telah memungkiri janji untuk mengawini anak permaisuri jin, iaitu Puteri Mahmuda. Watak seterusnya adalah watak Puteri Bunga Bakawali. Berikut merupakan gambar Puteri Bunga Bakawali. Puteri Kayangan ataupun lebih dikenali dengan nama Puteri Bunga Bakawali merupakan seorang anak kepada Raja di Kayangan. Puteri Kayangan ini mempunyai wajah yang cantik yang mampu memikat si anak Raja Indra Kayangan, iaitu Tajul Muluk. Tugas Puteri Bunga Bakawali ataupun Puteri Kayangan ini adalah untuk menjaga bunga bakawali dan menanti ketika waktu berkembangnya bunga bakawali apabila bulan mengambang. Puteri Kayangan sentiasa ditemani dengan Mak Inang dan inang-inang yang lain. Puteri Kayangan juga mempunyai kelebihan untuk mengubati manusia. Dia juga seorang yang berani untuk mengembara. Dia tidak gentar untuk turun ke bumi dan mencari cincinnya yang hilang. Berikut merupakan profil pelakon. Nama penuh adalah Bahia binti Aminuddin. Nama pentas adalah Yaya Bahia. Membawa watak Puteri Seri Bakawali. Tarikh lahir 17 bulan 7 1997, berasal daripada Johor dan bertaraf pendidikan sarjana muda. Bagi fisiologi watak Puteri Bunga Bakawali, dia merupakan seorang wanita yang cantik, lembut dan ayu orangnya. Seorang yang bertubuh kecil dan mempunyai sepasang mata berwarna coklat dan rambut hitam yang ikal. Rambutnya sentiasa disikat ke tepi. Puteri Kayangan merupakan seorang puteri bagi kerajaan Indra Kayangan. Dia berasal daripada keturunan diraja. Puteri sering ditemani oleh Mak Inang dan juga ditugaskan untuk menjaga keselamatan Puteri Kayangan. Di waktu masa lapang, Puteri akan selalu bernyanyi-nyanyi dan bermain bersama inang-inang di Kayangan. Dari segi psikologi pula, Puteri Kayangan merupakan seorang yang bertanggungjawab, bijak dan juga tekun. Puteri Kayangan berlaku jujur dan mengaku kecuaiannya kepada ayahnya. Puteri Kayangan nekat untuk mengambil risiko untuk turun ke bumi dan mencari pelaku di sebalik kehilangan bunga bakawali dan juga cincin kepunyaannya. Walaupun Puteri Kayangan ni adalah watak lembut, tapi itu tidak menjadikannya seorang watak yang lemah. Puteri Kayangan adalah seorang yang bijak dalam menyusun strategi, misi pencarian cincin, terutama dalam misi pencarian cincinnya dan juga bunga bakawali kepunyaannya itu. Puteri Mahmuda adalah anak kepada Dewi Hamala. Dia telah jatuh cinta kepada Tajul Muluk dan sanggup membantu Tajul Muluk untuk kekayangan agar tertunai harapan untuk berkahwin dengan Tajul Muluk. Hatinya amat kasih terhadap manusia sehingga dia sanggup pertahankan Tajul Muluk dari dibunuh oleh ibunya sendiri. Puteri Mahmuda adalah watak yang sanggup untuk melakukan apa sahaja demi mempertahankan cintanya. Berikut adalah profil pelakon. Nama Nur Farhana binti Azam. Nama pentas Fana Azam. Watak Puteri Mahmuda. Tarikh lahir 28 bulan 1 1997 dan berasal daripada Melaka serta bertaraf pendidikan sarjana muda. Dari segi fisiologi, Puteri Mahmuda adalah watak seorang wanita yang membawa gelaran anak kepada permaisuri jin. Rambutnya kerinting, mata berwarna hitam, wajah menggerunkan. Puteri Mahmuda juga berbadan tinggi dan langsing. Keningnya mempunyai jaluran hitam dan dia memakai mahkota di kepalanya. Dari segi sosiologi pula, watak Puteri Mahmuda ini merupakan keturunan jin. Dia adalah satu-satunya anak kepada Dewi Hamala. Puteri Mahmuda ini amatlah rapat dengan ibunya, walaupun mereka ni dikenali dengan kekejaman mereka. Puteri Mahmuda sering ditemani dan dijaga oleh inang-inang jin. Dari segi psikologi, Puteri Mahmuda amat mencintai Tajul Muluk, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Puteri Mahmuda mempunyai hati yang tulus mencintai Tajul Muluk dan dia sanggup melindungi Tajul Muluk daripada dibunuh oleh ibunya. Bahkan semasa pertempuran antara Tajul Muluk dan Dewi Hamala, Puteri Mahmuda berasa begitu takut dan mencuba untuk menghentikan Dewi Hamala. Seterusnya, watak Dewi Hamala. Watak Dewi Hamala adalah permaisuri jin yang sangat berkuasa. Dewi Hamala mempunyai kesaktian sendiri dan dia seorang ibu yang amat kasihkan anaknya. Apabila Tajul Muluk ingkar perjanjian, Dewi Hamala amat marah dan dia ingin membunuh Tajul Muluk, tapi dia tumpas dan sanggup merendahkan dirinya demi menyelamatkan nyawa anaknya yang terkena sihirnya semasa ingin membunuh Tajul Muluk. Nama penuh adalah Rosnani binti Asmat. Nama pentas Nani Asmat. Watak Dewi Hamala. Lahir pada 9 bulan 8 1997. Berasal daripada Lahadatul Sabah dan taraf pendidikan sarjana muda. Watak Dewi Hamala adalah watak seorang permaisuri jin yang digeruni. Wajahnya menyeramkan, rambutnya kerinting dan berwarna hitam.
Bibirnya berwarna hitam dan juga gelak tawanya yang nyaring serta menakutkan. Dewi Hamala mempunyai satu tabiat yang mana tangan kirinya sentiasa dipusing-pusing seolah memicik sesuatu. Dewi Hamala pula dari segi sosiologi, Dewi Hamala adalah seorang permaisuri jin, ketua bagi semua kerajaan jin. Dia tinggal bersama satu-satunya anaknya, iaitu Puteri Mahmuda. Dari segi psikologi, Dewi Hamala adalah seorang permaisuri yang kejam dan sentiasa membunuh orang yang tidak sehaluan dengannya. Dia mempunyai kuasa sakti dan sering menggunakan kuasanya itu untuk menghukum orang lain. Dewi Hamala menggemari kekejaman dan dia sukakan pertempuran. Bagi gerak pula, sebelum saya meneruskan dengan menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan gerak, saya akan menjelaskan definisi improvisasi. Berdasarkan penulisan Abdul Samad Saleh di jurnal improvisasi di dalam teater bangsawan, improvisasi bermaksud perlakuan-perlakuan itu berlaku pada ketika itu di mana penampilan watak atau adegan berlaku secara tanpa sedia ataupun impromptu yang melibatkan watak, dialog dan aksi tanpa rujukan atau gunaan skrip formal. Improvisasi dalam teater ini berlaku dari segi gerak dan juga dialog. Berikut merupakan gambar gerak improvisasi dalam JK seperti yang kita boleh nampak. Dan dari segi dialog, pengarah memberikan jalan cerita dan gambaran watak tanpa skrip. Dialog tercipta secara improvisasi. Pelakon menggunakan imajinasi sendiri untuk menggambarkan bagaimana watak dan perwatakan. Kesimpulan, mengkaji menganalisis watak dan perwatakan dalam JK Bunga Bakawali dan juga berjaya membuktikan bahawa konsep improvisasi mempengaruhi gaya lakon dalam JK Bunga Bakawali. Dan masih banyak kelemahan, kajian ini masih banyak kelemahan dan tidak dapat menguasai persembahan teater JK Bunga Bakawali sepenuhnya. Sebagai contoh, struktur persembahan. Kajian ini hanya berfokus kepada JK Bunga Bakawali di Universiti Malaya sahaja. Pengkaji yakin bahawa kajian ini dapat membantu mendedahkan penggiat-penggiat teater JK dan juga pada masyarakat umum berkenaan JK Bunga Bakawali. Berikut merupakan rujukan. Sekian, terima kasih.